Bab 7, Pelan dan dongakkan, bahagian yang kedua. Okey, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat pertama, melukis pelan dan dongakkan suatu objek mengikut skala. Yang kedua, mensintesiskan pelan dan dongakkan suatu objek dan melakar objek tersebut. Apakah itu pelan dan dongakkan? Unjuran ortogon pada satah mengufuk yang dilihat dari pandangan atas dikenali sebagai pelan. Unjuran ortogon pada satah mencancang yang dilihat dari pandangan sisi atau pandangan depan dikenali sebagai dongakkan. Bagaimana melukis pelan dan dongakkan? Pelan dilukis dari pandangan atas, dongakkan dilukis dari pandangan sisi dan pandangan hadapan. Pelan dan dongakkan perlu dilukis mengikut skala penuh, iaitu ukuran sebenar. Okey, bagaimana melukis pelan dan dongakkan? Kita lihat contoh rajah yang diberi. Okey, pelan dilukis dari pandangan atas. Semua sisi dilukis dengan garis padu kerana dapat dilihat dari pandangan atas. Setiap sisi kita boleh lihat dengan jelas. Yang kedua, dongakkan depan sebagaimana dilihat dari pandangan X. Semua sisi dilukis dengan garis padu juga kerana dapat dilihat dari pandangan mata. Dongakkan sisi sebagaimana dilihat dari arah Y. Okey, garis GP, HI, EN dan FO dilukis dengan garis sempang ataupun garis putus-putus kerana sisi tersebut terlindung dari pandangan mata. Maksudnya garis tu kita tak dapat lihat dari pandangan mata, jadi kita lukis dengan garis putus-putus. Lukisan pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi bagi suatu objek boleh dilukis secara gabungan pada sehelai kertas yang dibahagikan kepada 4 sukuan. Berikut adalah antara dua kaedah lazim yang digunakan, kaedah 1 dan kaedah 2. Kedudukan dongakkan depan adalah bergantung pada bahagian atas pelan. Dongakkan sisi dilukis pada bahagian kiri atau bahagian kanan dongakkan depan mengikut arah pandangan. Dalam kaedah 1, pandangan sisi adalah dari kanan ke kiri. Maka, kedudukan dongakkan ini adalah di sebelah kiri dongakkan depan. Manakala dalam kaedah yang kedua, pandangan sisi adalah dari kiri ke kanan. Maka kedudukan dongakkan ini adalah di sebelah kanan dongakkan depan. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Rajah di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD terletak pada suatu satah mengufuk. ABHGF ialah kerata rentas seragam prisma tersebut. Sisi-sisi AF dan BH adalah tegak. Lukis dengan skala penuh. Pelan prisma, dongakkan prisma dari arah X, dongakkan prisma dari arah Y. Okey, rujuk objek yang diberi. Arah dongakkan sisi adalah ke kiri. Maka kedudukan dongakkan sisi
adalah pada sukuan kedua. Arah dongakan depan pula adalah sukuan pertama. Dan lukis pelan dengan skala penuh pada sukuan keempat. Unjurkan sisi pelan dengan garis padu halus ke sukuan pertama sebagai panduan untuk melukis dongakan depan dari arah X. Dan seterusnya, unjurkan sisi unjuran depan dan pelan sehingga ke sukuan kedua untuk melukis dongakan sisi. Panduan untuk melukis pelan dan dongakan. Garis padu tebal untuk sisi yang kita nampak. Garis sempang atau garis putus-putus untuk sisi yang terlindung. Dan garis padu halus untuk garis binaan, iaitu garis yang berwarna biru itu. Okey, lihat pula contoh yang kedua. Raja menunjukkan sebuah gabungan kuboid dan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD yang terletak pada suatu satah mengufuk. ABGHIF ialah kerata rentas seragam objek. Sisi-sisi BH dan FI adalah tegak. Lukis dengan skala penuh pelan objek, dongakkan objek dari arah X dan dongakkan objek dari arah Y. Okey, sila rujuk rajah ya dulu. Arah dongakkan sisi adalah dari kiri ke kanan. Maka kedudukan dongakkan sisi adalah pada sukuan pertama. Lukiskan pelan dengan skala penuh pada sukuan ketiga. Okey, lukis ikut ukuran yang sebenar. Jadi awak boleh lihatlah lukisan pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi. Okey, bagaimana kita nak melakar objek berdasarkan pelan dan dongakkan? Diberi pelan dan dongakkan, kita perlu lakarkan objek tersebut. Okey, jadi awak tengok dalam rajah yang diberi, kedudukan dongakkan sisi adalah di sukuan yang kedua. Maka pandangan dongakkan sisi adalah dari arah kanan, kanan ke kiri. Okey, kita lihat langkah yang pertama. Lakarkan ketiga-tiga unjuran ortogon yang diberi pada satah yang berkaitan dengan menggunakan ukuran sebenar. Permukaan yang bertanda 1, 2 dan 3 adalah permukaan bongkah kuboid. Yang berwarna biru itu adalah dongakkan depan, yang berwarna oranye dongakkan sisi dan berwarna hijau itu adalah pelan. Okey, kita gabungkan. Langkah yang kedua, unjurkan permukaan 1, 2 dan 3 supaya bertemu seperti rajah di bawah. Langkah yang keempat, lakarkan objek dan labelkan bucu-bucu berkait dengan huruf dalam unjuran mengikut warna masing-masing. Dan yang keempat, lengkapkan lakaran objek dengan melabelkan panjang sisi.